Assalamualaikum anak-anak tahun 6. Berjumpa lagi kita kali ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 6. Tajuk kali ini adalah Rumah Ibadah. Masih lagi dalam unit 5. Okey, jom kita tengok. Okey, peranan rumah ibadat. Rumah ibadat ni menggalakkan penganutnya berhimpun bagi mendengar penerangan tentang ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Okey, jom tengok. Apa yang ada di Malaysia? Rumah-rumah ibadat di Malaysia. Ada masjid, ada tokong, ada gurdwara, ada wat, ada kuil dan gereja. Macam-macam ada kan? Sebab kita terkenal dengan berbilang kaum dan bangsa. Berbilang kaum dan bangsa, berbilang agama. Jadi tempat ibadahnya pun berbeza. Okey. Yang pertama, adab di rumah ibadat. Okey, tengok satu persatu. Kita perlu mengetahui adab, pantang larang dan peranan rumah-rumah ibadat kaum lain bagi menunjukkan rasa persefahaman antara kaum. Macam cikgu cakap tadi, kita ada pelbagai kaum. Itu melahirkan pelbagai agama. Selain itu, kita tidak boleh mengganggu individu lain ketika mereka beribadat. Cara ini dapat menunjukkan sikap prihatin kita terhadap kaum lain. Apa jua agama, apa jua bangsa, kita kena hormat. Menghormati antara satu sama lain. Kena beradab. Walaupun kita berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza bahasa. Kita kena bagi peluang untuk masing-masing menunaikan ibadat masing-masing. Tak perlu ganggu orang lain. Kita buat ibadat kita. Okey, yang pertama agama Islam. Okay, kita tengok agama Islam, tentunya rumah ibadahnya adalah masjid. Jadi kita belajar etika semasa berada dalam masjid. Yang pertama, kena pakai pakaian yang bersih, sopan dan menutup aurat. Yang kedua, menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid. Kalau tak, kotorlah masjid kita, betul tak? Ada kan sesetengah masjid siap dengan kapet lagi. Kalau kita masuk dengan kasut, macam mana keadaannya? Kotorlah kan? Tempat kita nak sujud, tempat kita nak solat, nak mengaji dalam tu. Tak boleh kotor. Yang ketiga, menghormati jemaah yang sedang bersolat. Nak ngaji ke, nak zikir ke, tak payahlah perlu Allahu Akbar. Tak perlu nak kuat-kuat. Kalau nak zikir pun Subhanallah walhamdulillah. Sengaja buat kuat-kuat. Tak boleh. Hormat orang lain yang sedang salat. Nak ngaji pun Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja kuatkan suara. Tak perlu. Okay? Kita hormat orang lain yang sedang solat. Okey, boleh. Tapi dengan nada yang perlahan dan sopan. Okay, seterusnya. Agama Kristian. Sudah tentu rumah ibadahnya adalah gereja. Okey, yang pertama ni adat dia. Etika mereka semasa mereka duduk dalam gereja. Mendengar ucapan padri dengan senyap dan hormat. Kalau tadi Islam pun hormatkan orang yang sedang solat. Ini kalau padri di tengah cakap, dia senyap dan hormat. Cikgu pernah tengok sekali dua lah juga. Tu pun dalam cerita lah, tak tengok real pun. Tapi memang diorang akan senyap sangat-sangat. Sangat hormat dengan apa yang padri diorang cakap. Sepatutnya kita pun macam tu. Okay, memberikan sumbangan ikhlas. Dia ajar bersedekah macam kita kan. Kita ada sedekah, ada tabung masjid. Kalau dia pun, dia minta sumbangan ikhlas. Bila dah habis, padri berucap tu, dia boleh bagi sumbangan. Yang ketiga adalah tertib dan bersopan. Seterusnya, agama Hindu. Sudah tentulah mengamalkan etika semasa berada dalam kuil. Yang pertama, kena tanggalkan kasut sebelum masuk ke perkarangan kuil. Macam masjid juga tadi. Kita hormat rumah ibadah kita. Tanggalkan kasut sebelum
masuk ke masjid. Mereka pun sama, menanggalkan kasut sebelum masuk ke perkarangan kuil. Yang kedua, membasuh kaki sebelum masuk ke kuil. Bersih rupanya. Yang ketiga, memberikan tumpuan semasa sami menjalankan upacara keagamaan. Kalau kita tadi apa? Ada imam, betul tak? Ada Bilal kalau masjid kan? Kalau tadi dekat gereja ada paderi. Kalau Hindu di kuil ada sami. Okey, seterusnya agama Buddha. Etika semasa di Wat. Okey. Yang pertama, memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam Wat. Yang ketiga, memberikan tumpuan ketika beribadat. Kalau perasan daripada agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, semuanya sama. Mengamalkan kebersihan. Lagi, sopan dan memberikan tumpuan. Kita kalau dalam adab ni sepatutnya amalkan betul-betul. Agama Sikh. Agama Sikh kita belajar dia beribadah di mana? Di Gurdwara. Tak? Gurdwara. Okey, yang pertama, menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam Gurdwara. Berpakaian sopan dan menutup kepala semasa berada di Gurdwara. Dan yang ketiga, melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan keluar dan sebelum keluar Gurdwara. Kalau kita Al-Quran, dia ada kitab dia. Kita pun ada kitab kita Al-Quran. Okey, seterusnya adalah agama Tao. Agama Tao, etikanya adalah semasa berada di tokong, rumah ibadahnya adalah di tokong. Ada dua sahaja, iaitu memakai pakaian yang sopan dan juga melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut aturan. Untuk hari ini, terima kasih semua. Jumpa lagi. Jangan lupa jawab soalan dengan betul. Okey, Assalamualaikum.